اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Ahlan-ahlan kepada semua Sabahun Nur, Sabahul Khair. Selamat pagi, salam pertemuan dalam program Hayati Quran, siri yang ke-701 bersama dengan saya Umar Aziz, di mana kita akan berkongsi setiap pagi satu ayat daripada Al-Quran untuk kita mengambil ibrah dan pengajaran. Sama-sama kita bertadabbur dan menghayati ayat-ayat yang ada pada muka surat tersebut. Mudah-mudahan kita lebih memahami, lebih mendekatkan diri kepada Al-Quran. Amin, amin ya rabbal alamin. Ahlan-ahlan kepada semua, ahlan-ahlan Amidah Azmi, terima kasih. Begitu juga Rosmirah, Mr. Ros, Miss Ros, Nurhaf dan juga Dapur Safi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syarifah Nur di ruangan Facebook. Ahlan-ahlan Siti Amni, Yaya Lia serta Kamisah dan juga semua yang lain. Ahlan-ahlan kepada semua. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dah berada pada penghujung muka surat 188 daripada surah yang ke-9 At-Taubah, dan kita nak melihat pada pagi ini ayat yang ke-13. Bantu untuk catatkan di ruangan komen agar dapat membantu ahlan-ahlan. Dah selawat ke tu? Ahlan-ahlan, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan-ahlan kepada semua. Kak Miza, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maka bantu untuk catatkan di ruangan komen, kita dah berada pada Hayati Quran siri 701, surah yang ke-9 At-Taubah, ayat yang ke-13, muka surat 188. Maka kita nak buat 4 benda. Kita nak mulakan dengan tadarus. Kita nak ulang kaji 1 hukum tajwid yang menjadi kebiasaan. Kita nak perhatikan terjemahan, dan barulah kita nak mengambil sebanyak mungkin ibrah dan pengajaran dalam tempoh 30 minit kita bersiaran. Terima kasih banyak dah selawat ke share live pejuang dakwah cyber. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Miza, ahlan-ahlan. FB kena block, moga Allah pemudahkan insya-Allah. Begitu juga Fauzan Muhammad ada daripada Indonesia, daripada Singapura. Kak Kamisah, Abdul Manaf, Wan Muhammad Suib, Habibah Suib, Adidah serta Siti Amni, Yaya Lia. Ahlan-ahlan kepada semua. Jom kita baca dulu. Kita mulakan dengan bacaan kerana setiap huruf yang kita baca Allah janjikan 10 ganjaran dan pahala. Bukan sedikit. Dan kadang-kala dalam satu ayat ada berpuluh huruf, kita beroleh beratus pahala. Dalam satu ayat kadang-kala ada ratusan huruf, maka kita beroleh ribuan pahala dalam satu ayat sahaja. Maka ayat yang ke-13 surah yang ke-9 muka surat 188. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala tuqatiluna qauman nakasu aymanahum وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق
أن تخشوه إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. Maka kita dah baca tadi ayat yang ke-13. Nanti kita akan terangkan apakah terjemahan dan maksud dia. Kita dah selesai, dah tadarus. Kita nak ulang kaji satu hukum tajwid. Dan untuk pagi ini, kita nak melihat perkataan yang berada di tengah-tengah ayat. Ala tuqatiluna qawman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasul. Kita nak melihat perkataan ikhraj, iaitu makhraj huruf kha. Apakah makhraj huruf kha? Maka kalaulah kita lihat di dalam perbahasan tajwid, maka kha tempat keluar hurufnya ataupun makhrajnya adalah daripada pertengahan kerongkong. Daripada pertengahan kerongkong. Maka daripada tengah kerongkong, ataupun disebut dalam buku tajwid mantiqah lisanul mizmar, iaitu kawasan injap suara. Maka daripada pertengahan kerongkong keluarlah huruf kha, daripada pertengahan kerongkong. Cuma kha ini yang perlu diberi perhatian adalah pada sifat isti'la'nya, pada sifat tebalnya. Lalu kha ini mempunyai huruf tebal. Maka sebab itu antara kesalahan yang berlaku pada huruf kha adalah tidak ditebalkan. Lagi-lagi ketika mana ianya dalam situasi baris depan dan baris atas, tak ditebalkan. Dan ada juga kadang-kala orang yang berlebihan tebalnya. Sebab kita kena faham, kha hanya mempunyai sifat isti'la' tanpa ada sifat itba'. Dia tidak ada sifat itba'. Itba' yang menjadikan huruf itu sangat-sangat tebal. Dan sifat itba' hanya ada 4 huruf. Sad, dad, ta dan juga za. Maka keempat-empat huruf ni adalah sangat-sangat tebal. Tetapi kha tebal, namun tidak tersangat-sangat tebal. Antara kesalahan yang ada pada kha, sama ada langsung tak dibaca tebal, dibaca kha, walaupun makhrajnya betul, tetapi sifatnya ada kurang. Dibaca kha, khu, dan ada yang ketika mana berbaris bawah kha ini, dia baca terlalu tebal, maka itu juga adalah satu kesilapan yang perlu untuk diberikan perhatian. Maka adalah makhraj kha. Maka sebab itu bila kita baca tadi, kita baca tebal namun tidak terlalu tebal. Wa hammu bi ikhrajir rasul. Dibaca tebal namun tidaklah terlalu tebal seperti huruf-huruf yang ada sifat itbaq. Ini sekadar ulang kaji. Kalaulah sahabat-sahabat ingin untuk memperbaiki bacaan Al-Quran, boleh mencari guru talaqi, guru tajwid yang memang fokus mereka adalah pada bahagian sebutan huruf. Kita adalah lebih kepada bacaan dan juga tadabbur akan ayat yang ke-13 ini. Maka kita dah tadarus, dah tajwid, satu hukum tajwid. Jom kita lihat akan Allahumma salli ala Muhammad terjemahan. Firman Allah Subhanahu wa taala, terjemahan ayat yang ke-13. Sebelum kita pergi kepada tadabbur, ahlan-ahlan kepada sahabat-sahabat yang baru join, mohon jasa baik untuk bantu share, bantu untuk kongsi, bantu untuk sebar luas. Mudah-mudahan lebih ramai yang beroleh manfaat. Terima kasih yang bantu catat di ruangan komen. Terima kasih Kak Murwani, tak rakan-rakan. Kak Murwani, Siti Muntanah, Kak Safia Safian dan juga Ummi Naimah, Amidah Azmi, terima kasih semua. Princess Candle, Farhan, terima kasih kepada semua. Jom kita lihat terjemahan ayat yang ke-13 surah yang ke-9. Firman Allah, Ala. Terjemahannya adalah mengapa tidak. Ianya adalah huruf galakan, huruf tahrib, pemberi semangat. Firman Allah, ala, mengapa tidak. Tuqatiluna, kamu perangi. Maka Allah berfirman, ala tuqatilun,
mengapa tidak kamu perangi? Bukan secara umum mana-mana orang, tidak. Qauma, golongan tersebut. Golongan yang mana? Golongan yang mereka telah melakukan 3 pembelotan, 3 pengkhianatan, 3 kejahatan. Apakah yang mereka dah buat? Nakathu, mereka telah mengkhianat, mereka telah membelot, mereka telah melanggar aimanahum, perjanjian-perjanjian mereka. Aiman jamak, nak menunjukkan dah begitu banyak perjanjian mereka khianat, belot dan langgar. Maka itu kesalahan pertama mereka. Maka Allah berfirman, memberi galakan, ala, mengapa tidak tuqatiluna, kamu perangi qauma, golongan tersebut yang mana mereka buat 3 kesalahan besar. Nakathu aimanahum, mereka mengkhianati dan melanggar aimanahum, perjanjian-perjanjian mereka. Yang kedua, wahammu, dan mereka telah sangat-sangat berkehendak biikhrajir rasul, untuk mengeluarkan Nabi SAW dalam kurungan daripada kota Mekah. Dan yang ketiga, wahum, sedangkan mereka dalam keadaan mereka bada'ukum, mereka yang memulakan terhadap kamu awwala marrah, pada pertama kali dalam kurungan peperangan. Mereka yang mulakan perang, mereka menghalau Nabi SAW daripada Mekah. Sebab itu Allah bertanya, ala tuqatilun, mengapa kamu tidak mahu perangi mereka? Maka Allah Subhanahu wa taala tegaskan lagi pada hujung ayat, atakhshawnahum, adakah kamu takutkan mereka, lalu sebab itu kamu tidak berperang? Firman Allah Subhanahu wa taala, fallahu, maka Allah ahaqqu, lebih berhak, antakhshaw, untuk kamu takuti, in kuntum mu'minin, jika kamu adalah orang yang benar-benar beriman. Jika kamu adalah orang yang benar-benar beriman. Lalu ahlan-ahlan ada yang kata, contoh, kalau kha dibaca terlalu tebal. Maka kha dibaca terlalu tebal, selalunya contoh adalah ketika mana berbaris bawah. Berbaris bawah. Maka kita tahu kha, kalaulah baris atas dan depan memang tebal. Dan kalaulah baris bawah tebal namun tak terlalu tebal, berbanding dengan huruf-huruf itbaq yang 4, sad, dad, ta dan juga dha. Maka kalaulah kita baca huruf sad contohnya, walaupun baris bawah tetap tebal. Ihdinas sira, maka dibaca tebal walaupun berbaris bawah. Tetapi kha, baris atas dan juga depan jelas ketebalannya. Tetapi kalaulah berbaris bawah kurang ketebalan dia. Maka sebagai contoh, berlebihan ketebalan selalunya pada baris bawah. Contohnya adalah khaifah. Maka itu dah terlalu berlebihan. Cara bacaannya adalah khifah. Taklah langsung tak ada tebal. Khifah langsung tak ada tebal. Ada tebal. Khifah. Tetapi tidak terlalu tebal. Contohnya adalah khaifah, terlalu menekan, terlalu menebalkan. Sama juga kalau baris atas contohnya, maka ketebalan kha ada hadnya, tidak sampai kepada sifat itbaq. Contohnya adalah kha tebal. Kalaulah tak tebal, kha, maka kha adalah contoh tak tebal, kha. Tetapi terlalu tebal sampai mengambil sifat itbaq yang hanya khusus untuk 4 huruf, sad, dad, ta, dha, adalah contohnya kha, maka itu adalah terlalu berlebihan yang disebutkan oleh para ulama tajwid. Lalu kita dah dengar dah terjemahan tadi. Pada yang terakhir, ahlan-ahlan, terima kasih kepada yang beri gift, Kak Safiyah, dan juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Ija Rahman, serta sahabat-sahabat yang lain. Terima kasih Abang Wan, terima kasih yang lain. Jom kita lihat akan pengajaran. Ini adalah poin utama kita. Kita dah baca, kita dah ulang kaji tajwid, kita dah lihat terjemahan. Apakah pengajaran yang kita boleh dapat? Maka firman Allah Subhanahu wa taala yang mana kita lihat pada perkataan ala tuqatilun.
Sebelum kita ambil pengajaran, kita nak melihat ringkasan ayat ini dulu. Maka ringkasan ayat ini kata para ulama tafsir dalam tafsir Al-Wasit. Maka Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggalakkan umat Islam untuk jangan takut dan segera bangkit memerangi golongan yang telah terlalu banyak menyakiti Nabi dan umat Islam. Maka sebab itu kita nampak perkataan yang digunakan keras, perkataan yang digunakan adalah galakan untuk berperang. Cuma bukanlah kita disuruh berperang secara umum untuk bunuh sesiapa sahaja. Itu bukanlah Islam. Bukanlah pergi meletupkan diri dekat mana-mana tempat ataupun pergi serang mana-mana tempat. Itu bukan ajaran Islam. Tetapi khusus untuk golongan-golongan yang kita dah baca daripada ayat yang kelima. Bayangkan, berulang kali Allah terangkan apa kesalahan mereka, apa masalah mereka, apa pembelotan mereka, apa pengkhianatan mereka daripada ayat yang kelima. Lalu sebab itu kadang-kala ada orang dia baca satu perkataan, dia kata Islam menggalakkan keganasan. Tidak, itu bukanlah ajaran Islam. Itu bukanlah ajaran baginda Nabi SAW. Cuma pada ayat ini ringkasannya adalah ayat yang ke-13 ini Allah Subhanahu wa taala menggalakkan umat Islam untuk segera bangkit memerangi golongan yang telah melakukan 3 kesalahan besar. Bukan sekali, berulang kali. Mereka telah melakukan 3 kesalahan besar, bukan sekali, berulang kali. Dan apakah kesalahan tersebut? Kita dah baca dalam terjemah tadi. Maka sebab itu pengajaran yang pertama yang kita dapat apabila Allah berfirman, ala tuqatilun, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala tuqatilun, mengapa kamu tidak memerangi? Itu terjemahan dia. Tapi apakah pengajaran dia? Maka pengajaran bila kita lihat pada ayat ini, maka kata para ulama, walaupun Islam mendidik umatnya untuk menjadi manusia yang berakhlak mulia. Bayangkan Islam mengajar kepada kita dengan akhlak yang sangat sempurna. Antaranya adalah akhlak memaafkan walaupun musuh. Antaranya adalah akhlak melupakan bahkan kesalahan yang musuh buat. Berlaku baik walaupun kepada orang yang berlaku jahat kepada kita. Itu semua ajaran Islam. Maka walaupun Islam mendidik kita dengan akhlak yang mulia, menyuruh kita menjadi manusia yang pemaaf, bertolak ansur, bersopan santun. Namun pengajaran yang pertama yang sahabat-sahabat boleh catat, Islam juga mengajar kepada kita untuk bertindak dalam keadaan yang tertentu dengan tindakan tegas kepada golongan yang tertentu. Itulah golongan yang melampaui batas. Maka dia ada had dia. Dia ada tempoh dia. Dia ada kadar dia. Yang mana kalaulah dah berlebihan, maka Allah Subhanahu wa taala pun berfirman, ala tuqatilun, mengapa kamu tidak perangi golongan yang dah berkali-kali melakukan pembelotan, pengkhianatan, pelanggaran perjanjian, bahkan mereka sanggup mengeluarkan Nabi SAW daripada kota Mekah dan mereka yang sentiasa memulakan peperangan. Maka bahagian ini penting. Sebab kadang-kala umat Islam apabila dah dibiasakan dengan didikan akhlak yang mulia, maka ada sebahagian umat Islam walaupun dah dipijak, walaupun dah ditindas, walaupun dah dianiaya, walaupun dah disakiti, umat Islam masih lagi tidak mahu bangkit dan tidak mahu mengambil tindakan yang tegas. Maka itu adalah kurang tepat. Maka ada waktunya umat Islam perlu untuk bangkit, tapi bukan umum, bukan kepada semua orang yang tidak beriman. Itu juga bukan ajaran Islam, tetapi kepada golongan-golongan yang telah melampau, kepada golongan yang telah menganiaya, kepada golongan yang terlalu mengambil kesempatan ke atas kebaikan umat Islam. Maka sebab itu pengajaran yang pertama, walaupun Islam mendidik dengan akhlak yang mulia, pemaaf, bersopan santun,
tapi kepada golongan musuh yang tertentu, Al-Quran berfirman, ala tuqatilun, mengapa kamu tidak perangi mereka? Dan kemudian pengajaran yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala menerangkan kepada kita, mereka ini dah melakukan 3 kesalahan. Banyak kesalahan, tetapi mereka melakukan 3 kesalahan ini. Maka apakah yang pertama? Nakathu aymanahum. Maka daripada sini pengajaran yang kedua yang kita dapat, apakah dia? Pembelotan, pengkhianatan berkali-kali adalah kesalahan yang patut diambil tindakan. Berkali-kali orang tu dah khianat. Berkali-kali orang tu dah langgar perjanjian. Berkali-kali orang tersebut telah mengkhianati. Kalaulah macam kes secara umum dalam masyarakat, berkali-kali dah kena pedaya. Berkali-kali dah kena pedaya. Kalaulah kena scam tu, berkali-kali dah kena scam. Kalaulah kena tipu dengan kawan baik, dah berkali-kali. Masih lagi pada waktu itu tidak mengambil tindakan. Walhal kita lihat kesalahan pertama mereka adalah nakathu aymanahum, pembelotan, pengkhianatan. Dan Al-Quran sebut bukan sekali, ayman, jamak plural. Berkali-kali mereka telah melakukan pembelotan, pengkhianatan, maka perlu untuk diambil tindakan. Maka ini adalah pengajaran yang kedua. Pembelotan, pengkhianatan adalah kesalahan yang perlu untuk diambil tindakan dan tak perlu nak beri peluang lagi. Tak perlu nak beri peluang. Ada orang kata, alah, bagi je lah peluang lagi. Nanti mungkin dia berubah. Maka sampai bila? Sampai bila? Dan kita perangi mereka pun seperti ayat yang kita baca semalam, la'allahum yantahun. Bukanlah kerana benci, tetapi supaya mereka berhenti daripada melakukan kesalahan dan juga melakukan pengkhianatan mereka. Maka ini adalah pengajaran yang kedua. Nakathu aymanahum. Pengajaran yang ketiga yang mana kita belajar, yang mana wahammu bi ikhrajir rasul. Mereka sanggup untuk menghalau Nabi SAW keluar daripada Mekah. Dan kisah tentang wahammu bi ikhrajir rasul, kita dah baca dah ayatnya di dalam surah yang ke-8 Al-Anfal. Dalam surah yang ke-8 Al-Anfal pada ayat yang ke-30. Pada ayat yang ke-30 Allah dah ceritakan kepada kita. Ayat yang ke-30 surah yang ke-8 Al-Anfal. Bagaimana mereka merancang untuk menghalau Nabi SAW keluar daripada kota Mekah. Maka di situ ada pengajaran yang ketiga. Menghina, menyakiti Nabi SAW adalah dosa besar yang patut untuk diambil tindakan tegas. Hari ini banyak orang tanpa segan silu menghina baginda Nabi SAW. Kalaulah yang bukan Islam kerana jahil, maka awalnya boleh diberikan penjelasan dan diberikan pengajaran. Tetapi kalaulah dilakukan dalam keadaan dah tahu, maka itu adalah kesalahan besar. Dan bahkan ada kadangkala segelintir yang namanya Islam pun menghina baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menghina baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, itu satu kesalahan besar. Maka pengajaran yang ketiga yang kita dapat daripada ayat ini, bila Allah highlightkan perbuatan ini adalah salah satu asbab menjadikan mereka layak diperangi, adalah mereka menghalau Nabi SAW daripada kota Mekah. Maka itu adalah satu kesalahan yang besar, satu dosa besar, menghina, menyakiti Nabi SAW. Tapi sebenarnya saya nampak di sini ada pengajaran yang keempat. Apakah pengajaran yang keempat? Bahawa seseorang yang baik macam Nabi SAW pun maka disakiti oleh orang-orang yang rosak dan buruk hati dia. Kan kadang-kadang kita nampak orang tu baik dia tak ada kacau sesiapa. Guru yang tertentu, syekh yang tertentu, bahkan orang biasa yang tertentu baik. Tetapi di sini pengajaran yang keempat yang kita dapat, orang yang busuk dan buruk hatinya, kotor hatinya, maka dia tidak peduli orang tersebut baik ataupun tidak, maka kadangkala dia menyakiti orang yang diingin untuk sakiti. Dan kadangkala tak ada sebab pun untuk dia menyakiti sesiapa.
Maka kadang-kala kita selalu tanya, kenapa dia kacau saya? Saya tak ada kacau dia pun. Maka kadang-kala dalam kebanyakan situasi, orang-orang baik dianiaya, orang yang tak melakukan kesalahan dianiaya, maka inilah ujian yang ada di dunia. Menggambarkan adanya manusia yang rosak hatinya, busuk hatinya dan orang yang mempunyai masalah pada hatinya. Sebab bila kita baca wahammu bi ikhrajir rasul, apa je kesalahan yang Nabi buat? Nabi tak ada buat salah apa-apa. Nabi tak ada ganggu pun masyarakat Quraisy. Nabi SAW tak ada melakukan apa-apa keburukan pun. Tetapi itulah pengajaran yang keempat kita boleh dapat, bahawa manusia yang baik sekalipun, maka di dunia ini diganggu, dianiaya, disakiti seperti baginda Nabi SAW. Maka ini adalah pengajaran yang keempat. Maka kesalahan mereka, mereka membelot dan mengkhianati perjanjian. Mereka menyakiti Nabi SAW. Dan kemudian kesalahan yang ketiga, dan ini poin penting bila kita baca peperangan Nabi SAW. Sebab kalaulah kita baca sirah, Nabi SAW berperang waktu Nabi hidup lebih daripada 80 peperangan. Sama ada peperangan yang Nabi sendiri turut serta ataupun Nabi hantar pasukan. Tetapi kalaulah kita kaji betul-betul setiap peperangan Nabi, semuanya kembali kepada salah satu daripada 3 poin ini. Sama ada mereka melanggar perjanjian, mereka menyakiti Nabi, menyakiti agama Allah, menyerang agama Allah, dan sebenarnya pada kebanyakan waktu wahum bada'ukum awwala marrah, mereka yang mulakan peperangan terlebih dahulu. Wahum bada'ukum awwala marrah. Maka sebab itu Allah suruh umat Islam untuk bangkit. Mereka dah mulakan peperangan. Maka firman Allah Subhanahu wa taala, sebab yang ketiga yang menjadi pengajaran yang kelima, apabila kita baca tentang sirah peperangan Nabi, perlu kita faham bahawa Nabi memerangi musuh bukanlah suka-suka, bukanlah kerana tanpa sebab. Selalunya daripada salah satu daripada 3 sebab ini, dan sebab yang ketiga adalah mereka yang sentiasa memulakan peperangan. Wahum bada'ukum awwala marrah. Mereka yang sentiasa memulakan peperangan. Maka sebab itu, kita belajar di sini. Menjadi pengajaran yang kelima. Apabila musuh mulakan peperangan, maka perlu untuk diambil tindak balas. Itulah yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestin. Bagaimana musuh dah bertahun-tahun menyakiti mereka. Musuh bertahun-tahun menganiaya, menindas mereka. Dan mereka bangkit untuk mempertahankan agama dan tanah air. Maka itu adalah perintah Allah yang terkandung dalam kitab suci Al-Quran. Namun malang tidak ada umat Islam yang lain membantu mereka. Dan kenapa umat Islam yang lain tidak membantu mereka? Maka Allah sebutkan di hujung ayat yang menjadi pengajaran yang kelima untuk kita. Kenapa umat Islam tak berani untuk melawan musuh walaupun mereka contohnya dah mulakan peperangan, walaupun mereka contohnya telah menghina Nabi SAW, walaupun mereka telah membelut melanggar perjanjian. Sebab yang paling besar adalah firman Allah pada hujung ayat, menjadi pengajaran yang keenam, atakhshawnahum. Atakhshawnahum. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, adakah kamu takutkan musuh? Musuh yang mana membelot, musuh yang mana mulakan peperangan, musuh yang menyakiti baginda Nabi SAW. Ya, jawapannya adalah umat Islam takut. Dan takut kenapa? Tadi di TikTok ada yang telah komen awal, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Siapa tadi? Allahumma salli ala Muhammad. Syam tak silap. Ada Syam. Dia telah komen awal. Syam telah komen awal. Maka kenapakah manusia takut? Takutnya manusia, sabda Nabi SAW, kerana adanya sifat penyakit wahan. Dan apakah itu wahan yang diuji pada umat Islam pada akhir zaman berbanding pada era para sahabat? Mereka tidak ada sifat ini. Maka ianya adalah hubbud dunya, sabda Nabi. Wahan itu adalah terlalu cintakan dunia
wa karahiyatul maut, dan takut untuk mati. Mati itu pasti. Setiap orang akan merasai mati dan pasti akan mati. Tetapi takut untuk mati dan terlalu cintakan dunia menjadikan umat Islam takut. Atakhshawnahum. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman pada Al-Quran ayat yang ke-13, kenapa kamu tidak berani untuk melawan golongan-golongan yang melakukan kesalahan yang besar, pembelutan, mereka nakasu aimanahum wa hammu bi ikhrajir rasul, mereka telah menghina, menyakiti Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa hum bada'ukum awwala marrah, mereka yang mulakan peperangan. Tapi kenapa umat Islam tak berani? Maka sebab yang paling besar adalah saya. Saya pun sama. Kita pun, kebanyakan kita, apakah dia? Atakhshawnahum. Maka Allah tanya soalan ini, firman Allah, atakhshawnahum. Adakah kamu takutkan musuh? Adakah kamu takutkan musuh? Dan Nabi SAW terangkan dalam hadis, kenapakah umat Islam takutkan musuh? Hubbud dunia. Terlalu cintakan dunia. Wa karahiyatul maut, dan kerana takut mati. Maka sebab itu firman Allah Subhanahu wa taala pada hujung ayat, "Fallahu ahaqqu an takhshawh." Yang sepatutnya kamu takut wahai umat Islam, wahai umat Nabi, yang sepatutnya kamu takut adalah Allah, bukannya kamu takut selain daripada Allah. Maka kejatuhan umat Islam, kehinaan umat Islam, dan juga hilangnya nilai umat Islam walaupun banyak jumlahnya, maka adalah kerana takutkan musuh, walaupun musuh yang telah memulakan peperangan, walaupun musuh yang telah melanggar perjanjian, walaupun musuh yang telah menyakiti dan menyerang baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah menegur. Allah berfirman, yang sepatutnya kamu takut, fallah, yang sepatutnya kamu takut adalah Allah. Maka di sini pengajaran yang Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pengajaran yang ke-6, atakhshawnahum, itu adalah pengajaran yang kelima, tak silap saya. Fallahu ahaqqu an takhshaw. Pengajaran yang ke-6 yang kita belajar adalah, kalaulah dalam hati manusia tidak ada takut kepada Allah, maka akan terisi secara automatik dengan ketakutan kepada selain daripada Allah. Maka saya ulang balik. Bila kita baca atakhshawnahum, fallahu ahaqqu an takhshaw, maka bila kita kaji ayat ini, maka pengajaran yang ke-6 yang kita dapat adalah pengajaran yang ke-6. Kalaulah, ataupun pengajaran yang ke-7, saya terlepas pandang. Maka kalaulah seseorang itu tidak ada dalam hatinya takut kepada Allah, maka automatik hatinya akan terisi dengan ketakutan kepada selain daripada Allah. Maka manusia itu akan takut kepada pelbagai benda. Takut kepada musuh. Walaupun jumlah umat Islam lebih ramai. Takut kepada itu, takut kepada ini. Dan itulah realiti yang umat Islam sedang hadapi. Benar sabda Nabi SAW yang menjadikan umat Islam takut, lemah, adalah kerana terlalu mencintai dunia dan kerana takut akan kematian. Maka sebab itu firman Allah, "Fallahu ahaqqu an takhshaw." Yang sepatutnya kamu takut adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan pengajaran yang ke-7 dan terakhir, firman Allah, "In kuntum mu'minin." Jika kamu benar-benar orang yang beriman. Maka pengajaran yang ke-7 ataupun pengajaran yang ke-8, apakah pengajaran yang ke-7 dan ke-8? Orang yang beriman sepatutnya mempunyai ketakutan kepada Allah. Orang yang beriman sepatutnya mempunyai ketakutan kepada Allah. Iman dan khasyah, takut kepada Allah, tak berpisah. Orang yang beriman, maka hatinya sepatutnya mempunyai takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat yang ke-13, walaupun ianya adalah berbeza daripada realiti pada zaman kita, pada majoriti umat Islam, mudah-mudahan adanya pengajaran yang kita boleh ambil, yang kita boleh perbaiki diri. Amin, amin ya rabbal alamin. Kita akan sambung ayat yang ke-14, muka surat yang baru 189,
esok insya-Allah. Terima kasih semua. Terima kasih kepada yang bantu dorongan komen, Kak Miza. Begitu juga Adib. Terima kasih kepada Adib yang beri gift. Muhammad Ashraf, Syam dan juga semua sahabat-sahabat yang lain. Safia Sapian, Siti Amni, Zaharani Ani dan juga Kamisah serta Safia Sapian dan juga yang lain-lain. Ahlan kepada semua. Terima kasih. Jumpa esok jam 8.30 pagi untuk ayat yang ke-14 pula. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah seperti yang dimaklumkan di Masjid Al-Ikhlas kita telah mulakan kembali pengajian daurah yang kita berhenti lama atas sebab kesibukan dan lain-lain. InsyaAllah 29 Februari akan ada bedah buku solat seolah-olah melihat Allah yang disampaikan oleh penulis dan penterjemahnya sendiri Al-Fadhil Ustaz Iqbal Zain pada 29 hari bulan hari Khamis. Maka jika ada yang ingin untuk turut serta ataupun ingin untuk mendapatkan buku, maka saya telah pinkan di Facebook pada bahagian atas segala butiran. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.